Saya Awang Yahya bin Ahmad. Saya sebagai pengurusi pada Kelab Penguin ni. Kelab ni ditubuhkan pada tahun 2010 dan dia daripada sebelum kelab ni dibina, saya pernah mengikuti jadi jurulatih sambilan pada Majlis Sukan Negeri untuk mendidik anak-anak di bahagian Samarahan. Tapi oleh kerana kelab ni bawah MSN ni dia tak berpanjangan, disebabkan ada di antara coach kita, ada 4 coach masa tu, tapi yang cuma bertahan kita cuma ada 2 saja. Jadi kalau ikut syarat pada Majlis Sukan, dia tak boleh kurang pada 4. Jadi kelab tu dibubarkan pada tahun 2010. Dan atas kehendak ibu bapa, pelajar-pelajar hendakkan kelab ni diteruskan, saya terpaksa buat satu kelab bawah saya sendiri, Kelab Penguin. Kelab ni ditubuhkan sebab kita atas kehendak ibu bapa, atas minat anak-anak. Sebab di Samarahan sebelum ni memang tak ada kelab renang, yang cuma ada dekat Kuching yang paling dekat untuk anak-anak ni belajar ataupun training. Dan sebelum kita menubuhkan kelab ni, kita tak pernah hantar pun daripada Samarahan untuk ikut pertandingan, mana-mana pertandingan. Tapi syukur alhamdulillah, sampai sekarang ni kita dah buat sampai ke tahap peringkat bahagian. Setelah sekian lama lah daripada kita tubuhkan tahun 2010, pada masa tu kita serba-serbi kekurangan. Kita perlukan atlet daripada Samarahan untuk mewakili bahagian. Tapi daripada bawah kelab saya, sekarang ni memang dah ada atlet daripada Samarahan untuk ikut serta dalam pertandingan. Dan nama Penguin tu sebetulnya memang kita secara spontan je kita buat tu. Tapi saya bagi tahu dengan budak-budak lah, kita di atas school, dalam air kita laju. Pada mulanya saya ajar untuk swimming ni untuk pada asasnya memang untuk keselamatan dulu. Keselamatan, kemudian pergi pada kesihatan, senaman, kemudian baru pada untuk ikut dalam setiap pertandingan renang. Saya tak jangka pun sampai ke tahap ikut bahagian sekarang ni. Dan saya juga pernah didik macam coach Atira, didik dia untuk peringkat kebangsaan SIPMA. Kita ajar budak-budak ni kita ikut pada umur lah. Kalau yang dah boleh faham, dengan setiap arahan kita guna pendekatan tegas. Dan kalau dari segi macam budak-budak yang bawah umur 6 tahun tu, dia masih lagi perlukan macam perhatian kan, kita tak boleh terlalu tegas sangat. Jadi kebanyakannya kita ikut cara lah, ikut cara budak tu. Kalau dia macam kita terpaksa tegas, kita tegas. Kalau yang kita tak paksa. Sebab kalau benda macam swimming ni kita paksa, hari ni kita ajar, besok tak tolong lagi dah. Jadi kita ambil pendekatan yang pelbagai. Kalau yang seperti Anik dan Nika yang sekarang ni, memang kita target semua ada 4 atlet pada Samarahan yang betul-betul kita training hard lah. Sebab dia boleh ikut masa kita. Sebab sekarang ni atlet ramai, tapi masalahnya kadang-kadang parent ni tak dapat hantar masa yang kita tetapkan. Contohnya kalau untuk pertandingan yang peringkat yang lebih tinggi, kita terpaksa training hari-hari. Dalam 1 minggu 1 kali saja rehat. Tapi ada di antara ibu bapa yang tak boleh hantar anak-anak, tu yang jadi masalah.
Jadi kita kalau boleh kita nak hantarkan ramai. Tapi yang sekarang ni kita ada 4, Aiman, Hazikah, Ika dan Anik. Dia orang 4 ni memang kita dah hantar sampai ke peringkat bahagian sekarang ni. Dan pencapaian yang paling besar daripada Anik lah, dia dapat gelaran Best Boy Premier 1 pada masa tu. Dia dapat 3 emas setiap stroke. Tu yang pencapaian yang paling besar. Anik saya didik dia, kebetulan pada masa tu saya pun kerja dekat pool. Okey, jadi saya kalau masuk kerja kadang-kadang dia ikut. Dia pandai swimming pun daripada umur dia 3 tahun. Saya tak banyak masalah untuk melatih dia. Dia memang dah ada stamina dari segi kalau nak buat latihan daripada umur 3 tahun tu. Tiap-tiap boleh dikatakan tiap-tiap hari, tiap-tiap petang dia swimming. Tiap-tiap petang dia swimming. Dia swim pada mula dulu dia tak nak ikut latihan. Tapi start umur dia 5 tahun. 5 tahun dia ikut kakak-kakak dia, dan yang lain dia ikut training. Dia ikut dengan sendiri. Kemudian setiap stroke yang saya ajar, saya tak mengajar terus direct pada dia. Dia cuma ikut je. Dia ikut dan dia boleh buat. Tu yang istimewaan pada Anik. Dia boleh buat kalau ikut daripada pencapaian tu, dia boleh menandingi umur yang 2 tahun lebih tua pada dia. Sebab tu dia dengan latihan dia, dengan dia terlalu lama dengan air, dah biasa sangat dengan air. Tu sebab dia sampai ke tahap dia dapat gelaran Best Boy pada tahun ni lah, bulan 11 saya tu. Kalau sepanjang jadi coach ni, kalau cabaran untuk mengajar budak-budak berenang tu, macam biasa kita ajar budak-budak, ada yang degil, dia akan cakap dia penat. Jadi kita ambil pendekatan untuk berkawan dengan dia orang. Kita ajak dia bermain, kadang-kadang kalau dia orang penat kita ajak-ajak bermain sekejap, rehat sekejap, untuk mengambil hati budak-budak lah. Daripada asas basic, saya akan buat satu penerangan tentang tempat ni lah. Macam mana tempat dalam, tempat bahaya, faktor-faktor keselamatan itu memang saya jaga. Itu yang paling utama bagi saya. Sebab kebanyakan parent ni kalau nak hantar anak-anak pun dia orang hantar sebab faktor keselamatan. Untuk swimming, untuk faktor keselamatan di air. Tapi kalau ada bakat untuk lebih untuk jadi atlet, kita akan hantar. Kita kalau nak mengajar ni perlukan pool, perlukan tempat, kolam renang. Kalau nak bina sendiri kolam renang memang rasanya boleh, tapi kos dia mahal. Jadi kita terpaksa ada satu tempat. Macam contohnya dekat Samarahan ni memang kita gunakan pool Kompleks Sukan Samarahan. Jadi dia daripada tahun 2010 sampai tahun sekarang 5 tahun, kita terpaksa berurusan dengan pelbagai pengurusan. Maksudnya ketua tempat tu, kalau dia support okey, kalau tak ada support tu yang susah. Tapi yang sekarang ni 2 tahun ke belakang ni okey, ke belakang ni okey, kita dapat support daripada orang. Dia pun macam tak menghalang untuk gunakan tempat asalkan kita ikut undang-undang. Yang isu yang
susah sikit lah kolam ni sebab kolam ni digunakan oleh orang awam. Untuk berenang ni dia terlalu terhad. Contoh hujung minggu, pengunjung ramai, jadi untuk latihan diorang tak ada ni. Untuk tak ada apa? Untuk line tu gangguan lah. Kita orang masa belajar memang share dengan orang awam lah yang datangkan, especially masa cuti sekolah. Memang sangat ramai orang, so it's very difficult lah untuk belajar masa tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, option lain memang tak banyak. Kalau we look at Kuching itself lah, kan, Kuching Semarahan, pusat akuatik pun kita orang share juga with public. Tapi the thing is kat situ dia barricade area untuk belajar. Compare dengan yang kat Semarahan ni, dia tak ada barricade ke apa-apa. So we actually memang bercampur dengan orang awam. Masalah anak saya untuk berlatih di kolam renang ni kan, dia terpaksa berkongsi dengan orang awam. Nak buat kolam renang sendiri tak cukup dana. Sebab itulah suami untuk ambil pendekatan, dia pasal guna kolam renang Semarahan kan untuk buat latihan mereka untuk pertandingan macam wakil bahagian, wakil Semarahan. Sekarang ni anak-anak dah masuk wakil bahagian wakil Semarahan di Sibu dah. Setakat ni lah. Untuk jauh nanti insya-Allah lah, untuk anak-anak lebih jauh nanti ingin juga nak tengok dia wakil Sarawak lah. Setelah saya melihatlah perkembangan kelab ni, memang dapati ianya amat baguslah, sebab di samping mengajar asas dan teknik berenang, kelab ni juga mampulah untuk teruskan lebih kepada macam contoh untuk masuk pertandingan. Jadi pertandingan sebenarnya bagus untuk kanak-kanak sebenarnya, sebab dia membina sedikit sebanyak keyakinan diorang lah. Kita kalau boleh kita nak jadikan kelab ni macam kelab-kelab yang lain dekat Kuching Sarawak. Dekat Sarawak. Contohnya macam Masa, Kasa, Kotas. Kelab ni memang kelab yang besar. Kelab ni memang kelab yang sekarang ni kalau untuk pertandingan peringkat kebangsaan pun dia orang hantar. Tapi kita ni dalam permulaan ni memang dalam proses. Kita dalam proses. Daripada kita hantar atlet kita daripada peringkat sekolah-sekolah rendah sampai ke bahagian. Dari segi ibu bapa, diorang datang hantar anak diorang semakin hari semakin banyak. Jadi kita nampak sokongan daripada ibu bapa itu positif. Pandangan saya terhadap kolam ini adalah saya sebagai ibu bapa kepada anak saya iaitu Muhammad Rahiman dan Nurul Hazikah. Bagi saya untuk sukan renang ini adalah bagus untuk kita mendidik anak sebagai seorang perenang lah. Kalau ikutkan sebenarnya setakat ni saya dah hantar Agrokoyu untuk kelas ketiga lah, dan saya dapati memang nampak dia pun perkembangannya agak cepat jugalah, di mana ada beberapa teknik yang memang dikuasai dengan cepat, dan daripada segi memang tak ada masalah lah. Memang setakat ni kalau kelas tu kalau boleh yang tak ada pun dia nak adakan, sebab dia nak datang kelas. Jadi memang setakat ni memang nampak dia seronok lah menyertai kelab ni.